Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadallahu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nu'azzimuh wa nukabbir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ya, bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surah Ali Imran ayat 103. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, saudara-saudari yang dirahmati sekalian, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana beri keizinan untuk sama-sama sekali lagi pada malam ni kita berada di rumah Allah ini untuk sama-sama kita mendirikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan di antara maghrib dan isyak ini untuk sama-sama kita teruskan dengan siri-siri kuliah maghrib kita, dan mudah-mudahan kehadiran kita semua pada malam ni Allah Ta'ala nilai sebagai amalan yang soleh, insya-Allah. Jadi seperti biasa, sebagai bahan rujukan ilmu kita bersama, saya menggunakan kitab Hadis Qudsi, analisa dan komentar. Dan malam ni saya teruskan hadis yang ke-39 dalam kitab hadis ni yang kita selalu baca ni. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah telah berfirman, yaqulullahu ta'ala, inna abdil mu'minin binazzilahi kulli khairin yahmaduni wa ana anzalahu nafsahu min baini jinnihi, atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad. Yang bermaksud, sesungguhnya hamba-Ku yang mukmin tetap berada dalam kedudukan yang baik. Dia sentiasa memuji-mujiku, padahal aku akan mencabut nyawanya dari jasadnya. Baik, kata pengarang kitab ini, setiap yang hidup pasti akan menemui mati, dan mati adalah pintu untuk kita memasuki kehidupan yang abadi. Hidup kita di dunia ini laksana hidup seorang musafir, orang berdagang yang merantau ke tempat lain. Nanti akhirnya ia akan kembali semula ke negeri yang asalnya, iaitu akhirat. Maka hadis Qudsi ini menggambarkan kepada kita seolah-olah Allah Ta'ala merasa kesal sekali kerana terpaksa mencabut nyawa orang mukmin, padahal dia sentiasa memuji Allah dan membesarkannya dan mengerjakan segala perintahnya yang baik dan sempurna dalam menjalani dan juga menjauhi larangan dengan patuh dan rela. Mengapa ia mesti sampai mati? Akan tetapi mati itu terpaksa, yang tidak boleh tidak. Orang yang hidup mesti mati, tidak seorang pun terkecuali daripada mati. Sebab itu satu-satunya jalan untuk membawa si mukmin kepada kehidupan yang abadi, yang kenikmatan yang tak dapat disifatkan, dan hidup di dalam syurga. Tanpa mati seorang itu tidak akan sampai ke syurga, sebab mati adalah pintu untuk menuju ke syurga. Para hadirin sekalian, bila kita sebut tentang
Bila yang pertama kata pengarang kitab ni iaitulah hamba-Ku yang mukmin. Betul, iman ni satu benda yang cukup mahal. Dan iman ni sifat dia pula, dia tidak boleh diwarisi, tidak boleh dipusakai, tidak boleh diwakafkan. Dan iman ni dia hubung kait dengan soal tarbiyah, pendidikan. Iman ni berhubung kait dengan soal mujahadah, kesungguhan. Iman ni satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kepada semua manusia. Betul. Kita alhamdulillah lahir-lahir Allah Taala tentukan orang dah azan di telinga kita, dan kita alhamdulillah sampai hari ni boleh mengucap syahadah. Dan Allah Taala bagi kenikmatan-kenikmatan. Mungkin kenikmatan tu bukan dalam bentuk harta benda. Mungkin Allah Ta'ala bagi kenikmatan tu dalam bentuk ketenangan. Ada orang tak tenang. Kita alhamdulillah Allah Ta'ala bagi ketenangan. Sebab apa? Kita mengakui bahawa hakikat daripada Allah Ta'ala ciptakan manusia ni. Dan penciptaan, bila kita baca surah At-Tin ayat yang ke-4, ayat ni semua hafal belaka. Dan Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Tidak aku ciptakan manusia ni sebaik-baik kejadian. Maka para ulama menyebut di antara hebatnya kejadian manusia ni, Allah Ta'ala ciptakan ni, dia memiliki 5 unsur. 5 unsur inilah yang manusia ni ahsan, makna yang terbaik. Kita belajar selalu hasan. Hasan dalam bahasa Arab maksudnya baik. Mana tuan-tuan yang nama Hasan ni baiklah. Nama lah, orang belum tentu lagi. Ahsan yang terbaik. Baik. Yang pertama, Allah Ta'ala sediakan di dalam jasad manusia ni, ataupun manusia yang Allah Ta'ala cipta terbaik ni, Allah Ta'ala sediakan akal. Unsur yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi roh. Yang ketiga, Allah Ta'ala bagi jasad. Yang keempat, Allah Ta'ala sediakan pada manusia ni kita panggil nafsu. Dan yang kelima, hati. Ini 5 unsur ni yang ada kepada manusia ni. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi akal. Akal manusia ni yang dapat membezakan mana baik, mana yang buruk. Dan akal manusia ni dia tak sama dengan akal yang Allah Ta'ala bagi pada binatang. Binatang ada akal tak? Ya, binatang ada akal. Tapi akal binatang ni sekadar dia boleh belajar, tetapi dia tidak boleh mengajar. Akal manusia ni dia boleh belajar dan dia boleh mengajar. Dan itu membezakan manusia dengan haiwan. Ni malam ni saya ceramah tuan-tuan. Satgi balik satgi, isteri tuan-tuan tak datang ke, atau kawan-kawan kita tak datang ke, boleh tak agak kita cerita, bang malam ni dengan ceramah ustaz cerita apa? Ustaz cerita surah At-Tin ayat yang ke-5. Ustaz cerita apa? Ada 5 unsur kita ni. Yang pertama adanya akal, ada roh, ada jasad, ada nafsu, ada hati. Agak-agak tuan-tuan boleh cerita. Tak macam cerita saya cerita pun tak apalah. Kita boleh cerita. Maknanya kita boleh belajar dan boleh mengajar. Tapi binatang dia sekadar boleh belajar. Saya rasa tuan-tuan ramai di rumah ada bela kucing. Dan kita panggil kucing kita tu namalah. Ada orang panggil peah, ada orang panggil tompok, ada panggil hitam. Dan bapak saya ada bela kucing. Dan tiap-tiap kali kucing ni, dia daripada dia dulu ada, kita ingat hidup, mati, kena langgar dan sebagainya. Tapi tang dia melanggar mati, dia mesti ada dia bela kucing sampai hari ni. Baru-baru ni ada orang bagi dia 2 ekor kucing. Kucing yang color, bapak saya suka color satu color je. Satu color kuning macam mana apa? Kuning ke putih-putihan ke, macam orange sikit lah. Saya pun tak tahu warna apa nama. Warna apa? Dia macam kuning, dia bukan warna kuning ke orange-orangean macam coklat dah. Peach tu lah lebih kurang lah. Orang bagi 2 ekor. Tapi bapak saya ni dia tak suka betina yang jantan.
Seekor ekor panjang, seekor ekor pendek. Saya perhati je. Bila bapak saya panggil, panjang, panjang datang, pendek tak datang. Pendek datang, mana ekor pendek lah, pendek, barulah pendek datang. Panjang pendek, duduk datang. Makna dia kucing ni dia boleh dia boleh belajar. Itu akal yang ada kepada kucing. Tetapi dia tak boleh mengajar. Dan samalah juga dengan gajah. Kalau kita pergi tengok dekat zoo ke, orang buat apa ni, gajah suruh angkat kaki dia. Siapa yang ajar gajah ni angkat kaki ni? Tuan dia. Ikan dalam laut tu pun dia boleh, tuan dia boleh ajar, boleh melompat. Dan mana itu akal binatang. Kan? Ataupun beruk kan. Saya di kampung saya ada seorang, Pak Mail nama dia. Dia ni ada beruk. Beruk dia ni kerja dia banyak pokok kelapa. Kan? Pak Mail. Bukan Haji Mail dah, Haji Mail lain, dia tak ada. Kan? Dia kampung, satu kampung tu semua tahu. Dia pagi tu dia jalan ni, Pak Mail. So banyak ambil kelapa. Kelapa muda ke tua ke masak? Ambil kelapa tua. Dia tepuk dekat pokok tu 2 kali, beruk tu boleh tahu kelapa, buat keluar kelapa yang tua. Baik, ambil kelapa muda, sekali tepuk dia tahu dah kelapa muda. Dia boleh pegang kelapa muda tu buat turun bawah. Dia tahu kalau kelapa muda kalau turun ke bawah, kalau kita lepaskan dia akan pecah. Baik, ambil ni, nak ambil kelapa muda ke apa, kelapa masak. Dia tepuk 3 kali, makna dia tahu dah buat keluar turun kelapa masak. Makna ni buruk ni boleh kenal kelapa tua, kelapa masak dengan kelapa muda. Tuan-tuan boleh kenal kelapa masak, kelapa tua? Payah juga nak ceramah orang bandar ni, semua tak tahu lah ke. Kelapa masak yang sabut dia kering. Kelapa tua dia hijau-hijau sikit lah. Tapi bila apa tu dia ada air-air dia macam basah-basah sikit. Kalau kelapa muda memang air dia banyak, kemudian bila goncang tu air tak berbunyi lah. Makna dia beruk ni dia boleh belajar dekat Pak Mail ni. Nak kenal kelapa muda, nak kenal kelapa tua, nak kenal kelapa masak. Tapi tuan-tuan, boleh tak seekor beruk ni bila dia dah tua, dia tak larat banyak pokok kelapa, boleh tak dia nak mengajar dengan beruk yang lain? Bunyi dia macam kasar kan. Ni cerita beruk semua ni. Kan? Jadi maknanya itulah akal yang ada kepada haiwan. Kan? Dia tak sama macam akal yang ada kepada manusia ni dengan akal yang ada kepada manusia. Manusia boleh mereka berbagai-bagai alat. Tuan-tuan, kalau kita ingat dari dulu 40 tahun lalu, tuan-tuan terfikir ke ada telefon, ada apa ni, ada live ni orang tak datang surau pun tak apa ni. Ni orang Amerika boleh dengar ni tuan-tuan. Ni saya live saya ni sampai Amerika ni. Kan? Sydney sampai, dia bukan Seksyen 19 ya. Semua boleh dengar, boleh dengar secara live. Dan kita terfikir tak agak lebih? Tak terfikir. Sebab tu akal manusia, dan akal manusia ni Allah Ta'ala bagi makin lama bukan makin tak apa cerdik, makin lama makin cerdik. Akal manusia ni kalau bahasa kampung saya bukan makin lama makin bangang dah. Akal manusia ni makin lama makin cerdik. Dan boleh menyingkat waktu, memudahkan kehidupan kita. Dan saya daripada rumah tadi, dan pukul 5.50 kan, tengok hujan selebat-lebatnya. Saya kata memang jalan hari ni jam teruk tak? Mula tadi tengok Waze. Tu manusia boleh reka Waze. Dia suruh ikut jalan sini, ikut jalan sini kan, sampai jangka sampai sini tadi, dijangka sampai pukul 7.48. Tuan-tuan, tepat sampai 7.48. Makna dia akal manusia ni dia boleh mereka cipta berbagai-bagai alat. Kan? Dulu 40 tahun dulu Allah kita tak terfikir macam ni yang ada hari ni. Aircon pun kita tak terfikir tu. Itulah kata bagaimana Allah bagi akal manusia ni makin lama makin cerdik, makin lagi makin cerdik. Dulu orang nak pergi, kita nak pergi jalan jauh,
Memakan masa yang lama. Dulu orang pergi haji, saya ingat dulu arwah puan saya. Orang Islam panggil puan. Kalau bandar sebut nenek. Kan? Dia pergi haji 6 bulan. Sebulan naik kapal, dia balik dia cerita, sebulan on the way balik. Mekah pergi ke, daripada Jeddah nak pergi ke Mekah, dia kata 3 hari baru sampai. Kemudian daripada Mekah nak pergi Arafah, nak pergi Mina, nak pergi Muzdalifah, apa semua tu dekat-dekat 10 hari. Lepas tu pula pergi pula ke Madinah pula, 8 hari lagi naik unta. Dia kata, ya Allah, susah betul. Tuan, naik kapal sebulan. Tapi disebabkan akal yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia, boleh mereka cipta berbagai-bagai alat. Hari ni kita 10 jam dah sampai Jeddah dah tu. 10 jam kita dah pergi Mekah. Ini tahun 2024. Tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan lagi 20 tahun akan datang. Tuan-tuan percaya tak? Kita boleh buat umrah dalam masa 1 hari je. Ni pukul 4.30 petang, 4.30 pagi, kita mandi sunat ihram siap-siap, pakai ihram siap-siap. Tuan-tuan, jangan niat lagi. Kita naik train daripada Shah Alam ni pergi ke KLIA. Masa tu train laju ada dah. Daripada stesen train ni, stesen laju sampai KLIA dalam masa 15 minit. 4.45 sampai KLIA. Subuh pun tak masuk lagi. 5 suku kita naik flight kapal terbang. Kau terbang sekarang dan kelajuan dia 800 km sejam. Lagi 20 tahun lagi kapal terbang kelajuan dia 3000 km sejam. Lagi 20 tahun lagi. 3000 km sejam, makna dia kita sampai di Jeddah tuan-tuan dalam tempoh 2 jam setengah. Makna 5 suku, 6 suku, 7 suku. 7 suku lebih kurang pukul 8 lah, ambil kita 8 sampai Jeddah. Daripada Jeddah naik pula train masa tu train laju terus sampai ke Mekah dalam pukul 9 sampai di Mekah. Sampai di Mekah pukul 9 kita terus masuk ke Masjidil Haram, 9 suku terus tawaf masa tu tak payah tuan-tuan nak jalan, dia letak ni satu kenderaan tu dia pusing 15 minit siap, 7 kali pusingan. Lepas tu tuan-tuan selesai sa'i guru-guru 15 minit, setengah jam siap sekali umrah. Tahlul, lepas tahlul pukul 10 pergi dekat Safwa makan roti canai dekat di Saji. Masa tu harga roti canai RM50 sekeping. Masa itulah tahun 2044. Selesai makan roti canai, kita turun pergi buat tawaf sunat pula. Selesai tawaf sunat apa semua, rehat sekejap, makan dulu. Lepas makan, kita pergi sembahyang zuhur, buat jamak serta qasar. Kemudian kita buat tawaf wada' pula. Selesai tawaf wada' pukul 3 petang. 3 petang kita naik train pula pergi ke Jeddah. Sampai Jeddah pukul 3.30 petang. Naik pula kapal terbang pukul 4 petang. Sampai dekat KLIA pukul 6.45. 6.45 kita ambil taksi pula ke, kita ambil train balik, terus sampai ke Shah Alam. Sampai Shah Alam tuan-tuan, secara kereta api ni pukul 7 suku. Anak kita ambil, bawa balik rumah, kita mandi. Ustaz Nizam baru start kuliah maghrib. Ni 20 tahun akan datang. Tuan-tuan percaya tak percaya ni? Macam tak ada harapan ni 20 tahun lagi Ustaz. Kan? Agak-agak ada harapan tak 20 tahun lagi? Tuan-tuan jangan, ada kadang-kadang Allah nak bagi umur kita panjang tak tahu. Jadi maknanya itu akal yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Makin lama manusia ni makin cerdik. Sebab tu makin lama makin cerdik, sebab tu dia manusia ni makin lama makin banyak bersyukur. Tapi bila Allah Ta'ala bagi makin lama makin banyak kecerdikan, makin lama makin banyak timbunan harta, manusia ni kadang-kadang makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Minta Allah Ta'ala. Sebab itulah kita nak jadi orang mukmin yang ada gunakan akal kita ni, satu. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi unsur kepada manusia ni, ada unsur roh. Dan roh ni makna dia roh dan jasad ni sekali. Sebab manusia ni boleh pergi ke utara, selatan, timur, barat, sebab ada roh dan ada jasad. Ni tuan-tuan dengar kuliah malam ni, kita datang ke surau Al-Huda ni, tuan-tuan datang dengan roh dengan jasad ke, atau tuan-tuan dengan jasad saja datang? Kita datang dengan roh dan jasad. Dan
Jadi makna dia roh dan jasad. Makna bila ada roh, manusia tu dipanggil seorang manusia bila mana ada roh dan ada jasad. Ni bulan Rejab. Antara peristiwa yang berlaku dalam Rejab, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi. Dan Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba dia. Kata-kata hamba tu Allah Ta'ala sebut hamba. Pasal apa Allah Ta'ala tersebut Subhanalladzi asra bi Muhammad? Sebab kata-kata hamba tu makna dia seseorang itu dipanggil hamba bila mana ada roh dan ada jasad. Bermakna Nabi Isra wal Mi'raj dengan roh dan jasad sekaligus. Bukan Nabi bermimpi, bukan Nabi berkhayal. Nabi Isra wal Mi'raj dengan roh dan jasad. Seseorang itu dipanggil hamba bila mana ada roh dan ada jasad. Jasad ada, roh tak ada. Nama dia apa? Tuan-tuan ni senyap dia. Kau tak faham dia ceramah ni? Roh, jasad ada, roh tak ada. Nama dia? Mayat. Orang tak panggil hamba dah. Roh ada, jasad tak ada. Nama dia? Nama apa ni? Pocong lah. Roh yang ada jasad. Makna dia ada roh dan ada jasad. Cuma bila sebut roh ni tak boleh keluar panjang. Yas'alunaka 'anil ruh ya Muhammad, apabila ditanya kepada kamu tentang roh, quli ruh min amri rabbi. Roh ni urusan Allah. Ni roh kita dulu masuk daripada arah mana tak tahu. Roh ni nak keluar akan datang ni tak tahu daripada. Mungkin daripada hidung, mungkin daripada telinga, mungkin daripada mata, mungkin daripada khalqum, mungkin daripada ubun-ubun kita, mungkin daripada tangan, mungkin daripada ketiak, wallahu a'lam. Itu roh. Jasad yang Allah Ta'ala bagi ni, kita alhamdulillah, saya tengok tuan-tuan semua tangan ada, kaki ada. Dan kita saya pergi biasa ceramah, tengok di Bukit Beruntung ada seorang, tangan dia 12 tak ada, tapi dia sampai masjid. Ada satu tempat saya pergi ceramah pula, dia tangan 12 ada, kaki 12 tak ada pula. Dan ada yang Allah Ta'ala bagi seorang tu, ada Allah ni, telinga dia sebelah ada, sebelah ni tak ada. Lubang telinga tu ada, tapi sebelah tak ada. Macam-macam kan. Jadi syukur alhamdulillah. Cuma kita lah bila jasad ni Allah Ta'ala bagi, paras rupa kita tak sama. Saya tu hari ada kuliah muslimat. Kuliah muslimat, seorang muslimat tu dia tengok saya macam tu. Saya nak seriau pula. Nah, dia tengok saya. Dia tengok. Ingat kot dia nak dengar kuliah. Kan? Dia tengok-tengok, saya pun dalam hati saya, dia ni berkenan ke aku ke? Bimbang juga. Kak jangan tenung lama-lama Ustaz. Siau saya Ustaz. Lepas-lepas ceramah, saya panggil, Ajah ni tenung saya, tak berhenti, saya nak seriau bila ceramah kata. Dah, saya duduk tengok mata Ustaz dia kata. Tengok macam mana? Mata Ustaz ni dia masuk ke dalam. Tamalah kalau Ustaz baca kitab tu nampak macam Ustaz macam mata Ustaz tu macam tu tutup dia kata. Kan? Sehingga Ustaz tidur kata. Jarang kita tengoklah Ustaz tengah ceramah tidur, jarang tuan. Yang paling banyak tidur masa Ustaz ceramah siapa dia? Itu ramailah kan. Tambahlah aircon sejuk pula, lagi sedap tidur. Kan? Dah tu saya kata Allah dah rezekikan saya mata macam ni, saya buat macam mana? Saya balik kampung, saya tengok muka mak saya tengok muka abah saya. Saya panggil abah dengan mak. Saya tak panggil ayah. Bila sebut panggil abah ni rasa macam kampung sikitlah. Bila ayah ni nampak macam bandar sangat nampak. Kan? Kita ni jenis orang darat belaka. Tengok abah, tengok mak. Tengok abah memang mata saya ikut abah saya. Abah saya mata dia memang masuk dalam. Tu kan kadang-kadang bercakap dengan abah saya ni, abah ni cakap tidur lah, mata memang masuk dalam. Tengok muka pula, tengok habis muka saya, habis ikut muka mak saya. Kan? Ataupun itu Allah Ta'ala jasad yang ada kepada manusia ni berbagai-bagai kan. Dan ada Allah Ta'ala bagi tempoh jasad seorang tu pula, ada yang pendek, ada yang panjang. Kan? Saya ujung tahun itu kebetulan anak saya dia masuk satu mak tahfiz, nama dia mak tahfiz Sulaimaniyah. Dia kaedah Turki.
sistem pembelajaran ikut Turki lah. Dia daripada Batu Rakit Terengganu dipindahkan ke Al-Star. Dia bilang dekat Al-Star sebab Al-Star tu persiapan untuk budak-budak ni nak sambung belajar dekat Turki. Tak apalah, saya pergi. Kebetulan adik dia daripada Al-Star, sebabkan budak di Terengganu nak masuk, adik dia ni dipindahkan ke Air Hitam. Sebab adik dia tahap bawah lagi, dia dah tahap tinggi, pindah ke Air Hitam. Saya pergi hantar ke Air Hitam, Air Hitam Kedah. Sampai ke Air Hitam tu, depan mahat anak saya tu ada masjid. Kebetulan masuk waktu asar, saya pergilah masjid. Bila pergi masjid, ada seorang pakcik ni, dia naik motor. Naik motor pakcik ni, naik motor tegap. Dia nampak, dia kata, "Assalamualaikum Pak Long." Orang utara ni dia suka panggil Pak Long walaupun dia pangah. "Assalamualaikum Pak Long." "Waalaikumsalam." "Apa khabar?" "Abang baik." "Ni main daripada mana ni?" Kata, "Main daripada Selangor." "Tu dia jauh ambil apa tang ni?" "Pergi hantar anak dekat Mak Tafiz tu." "Betul kau?" kata. "Pak Long sihat tu?" "Lagu ni lah sihat. Dah 103 tahun dah." Umur dia 103 tahun. Sungguh ke Pak Long tu buat motor elok macam umur 55 ya. Han tak percaya, dia bawa keluar IC dia, tunjuk ke saya. Ni 1920 dia lahir. Saya kata, "Allah, Pak Long ah. Tegap Pak Long ni. Memang dia boleh buat motor lagi kan." Saya kata, "Pak Long, Tun Mahathir pun umur dia baru 98 kata." Mahathir bawah aku lagi kata. "Aku tua lagi daripada dia. Tapi Tun Mahathir pun boleh buat kereta lagi tuan." Hari ni dia pergi demonstrasi juga. Dia pergi hantar memorandum kan. Dia pergi juga kata. Kuat lagi kata. Pak Long kata, "Allahu Akbar." Dan saya pun tanyalah Pak Long, apa petua dia? Apa petua sampai ni Allah Ta'ala bagi umur dia sampai 103 tahun ni? Dia kata, "Hang nak petua," dia kata. Wah, dipikir. Saya pun kata, tunggu apa dia kata. "Hang nak umur panjang ni, hang jangan pergi duk cek," dia kata. "Hang duk pergi duk cek tu yang banyak umur cepat mati tu kata." Tuan faham ni? Jangan pergi buat medical check up lah. Pergi buat medical check up siaplah sakit tu, sakit ni, dia kata. Sampailah seorang jemaah kata, "Dek, hang jangan ikut Pak Long ni. Pak Long ni," dia kata, dia memang serba boleh. Dia tak pernah makan Panadol sakit pun. Dia sakit pergi dicari daun-daun, dia tumbuh, dia gatal macam tu ya. Saya tanya, "Hari ni Pak Long makan apa?" "Hari ni makan pucuk labu, celur, cicah macam tu ya. Makan tu ya." Kan? Ada jemaah beritahu, Pak Long ni kata tongkat Ali tu kalau dia cabut, dia ketuk, dia gatal macam tu ya. Tu power tu dia kata. Kita duduk bandar ni baru tongkat Ali power road ya. Itu pun lembek ya, bila dengar ceramah lembek kan. Dan kau power sangat ke? Dan ni kata Allah Ta'ala bagi umur dia macam tu panjang. Itu jasad yang ada kepada manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada unsur yang dipanggil nafsu. Semua manusia ni ada nafsu. Orang muda pun ada, orang tua pun ada, semua ada nafsu. Kak, kalau akak diberi pilihan, nak tak rumah banglo kak? Tak nak? Jangan membohong lah kak. Nak rumah banglo tak kak? Kalau saya ambil. Boleh lah, boleh duduk Mak Tafiz ke apa ke, atau Mak Tafiz, anak cucu kita ramai kan duduk rumah banglo, bagi free, bukan bayar. Nama nak masuk manusia. Dan saya ada sekali mak saya kata minta nak dapur ni cadangan, nak perbesarkan sikit apa dia. Akak saya kata macam ni. Tak apa, bersalah. Mak pun ada keinginan dia, tu nafsu. Semua manusia ada keinginan. Tuan-tuan ingat nafsu, tuan-tuan keinginan nak ke duduk dengan ceramah malam ni? Agak-agak betul-betul nak tak? Tak nak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh mujahadah nafsu ni. Tak ramai yang boleh duduk ni. Takkan Syekh 19 ramai ni saja? Kan? Syekh 19 ramai ni saja ke? Takkan semua pergi Palestin berjihad belaka dah? Kan? Ramai lagi kan? Kan? Ikut nafsu ni dia tak mau ni. Kan?
Tapi dia berlawan. Dia berlawan dengan bisikan nafsu, dengan bisikan iblis. Dia berlawan bisikan nafsu dengan bisikan iblis. Kan? Contoh kalau kita bagi sedekah kan. Tuan-tuan, saya rasa-rasalah apa yang dia, pada firasat saya tengok muka-muka tuan-tuan ni setakat 50,000 dalam bank ada duit ni. Ada tak? Kan? Kalau saya offer tuan-tuan nak tak ada satu surau tempat saya ceramah dekat Sungai Petani. Surau tu uzur sangat tapi jemaah ramai. Tadi mesej kat saya, ustaz, kok ada dana sikit ustaz. Dia kata surau kami memerlukan lagi 20,000 je ustaz ada. Nak masuk Ramadan ni. Kok ada siapa-siapa yang bermurah hati ke ustaz ada? Nak wakafkan, dia kata. Dan nantilah saya cuba usahakan, dia kata. Alhamdulillah tadi usaha sikit, dapatlah dalam 13,000. Ada baki lagi 7,000. Jadi 7,000 kalau bagi sikit malam ni selesai dah tak? Macam angguk pun tak, geleng pun tak. Saya rasa macam tak nak bagi. Kan? Saya kata kat rumah, tak apalah, berapa yang ada, sebab besok saya nak balik ke saya ada program dekat masjid tu hari Jumaat. Tak apa, mana tak cukup tu nanti kita top up, kata. Mana tak apa kita top up. Alah keluarlah, tahulah Allah nak ganti balik, kata. Dan tahulah Allah Ta'ala ganti. Itu sebenarnya yang itulah harta kita sebenarnya. Ikut nafsu ni nak tak bagi kan? Tak, dia kata banyak nak pakai ni, tu tak bayar, ni tak bayar. Allah ganti balik, don't be khawatir, kata. Tapi dengan syarat, nah, kita dengan niat hati kita lah. Tak ke mana pun dia kata, kok mana pun dia kata, itulah harta kita yang sebenar, dia kata. Subhanallah kan. Itu sahabat saya kata, itu ikut nafsu. Nafsu ni makna dia manusia kalau banyak dia pakai, ni dia pakai. Tak. Ada tak? Kita yakin tak dengan apa yang janji oleh Allah Ta'ala? Baik, itu unsur yang keempat. Dan yang terakhir hati. Manusia ni Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala bagi hati kepada kita. Dan hati manusia ni, tambahlah kita kan, kita ni orang Melayu ni, alhamdulillah saya tengok orang Melayu ni, bila sebut Melayu, alhamdulillah beragama Islam, orang mukmin. Dan di segi di segi budaya orang Melayu ni cukup hebat, bab hati ni cukup hebat. Dan sebab itulah orang Melayu ni dia pandai jaga hati, pandai ambil hati. Tapi jaga orang Melayu ni dia cepat sikit hati. Kadang-kadang dia murah hati. Kadang-kadang dia iri hati. Dan kemudian sampai kadang-kadang dia jadi orang yang makan hati. Apa lagi? Tonton duk jauh sangat, saya pun tak dengar. Apa lagi? Kan? Busuk hati lagi? Kecil hati lagi? Tuan-tuan tak ada jantung hati ke? Tuan-tuan tak romantik langsung lah tuan-tuan ni. Kak, tak ada jantung hati kak? Abang pun tak ada jantung hati. Nasiblah muslimat, abang seorang pun tak anggut, tak ada jantung hati gitu. Kan? Itu orang manusia. Jadi hati manusia ni Allahu Akbar kan. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis ni kan, in salaha, dalam jasad kamu ni ada satu mudrah. Mudrah ni makna dia daging. Wa in fasada jasad kullu, kalau teruklah daging ni, teruklah semua sekali yang ada pada diri kamu. Wa in kalau sekiranya baik pada daging ni, kata wa in salaha amaluhu, maka kalau baik daging ni, baiklah semua amalan kamu. Dalam hadis lain Nabi SAW sebut, innallaha yanzuru ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat kepada paras rupa kamu. Allah tak tengok kereta kamu, tak tengok rumah kamu, tak tengok pakai handphone kamu banyak berhebat macam mana, tak tengok pangkat kamu, tak tengok. Walakin, tetapi tengok kepada qulubikum, hati kamu, wa a'malikum. Tuan-tuan, kita nak beramal ni semua gerakkan hati. Maka Imam Al-Ghazali sebut hati manusia ni raja, dan semua anggota-anggota badan ni pengawal dia. Tadi kita datang hujan lebat Shah Alam ni tuan-tuan. Saya tadi daripada rumah tu hujan selebat-lebat dia. Kan?
Dia betul-betul berhenti sampai dekat tul yang kena dah batu-batu 3 yang dah betul. Yang tu baru berhenti. Tu kenyai-kenyai lagi. Kan lemak sungguh. Saya kata malam ni kalau ada 4 orang pun okey jugalah kata. Kan. Tapi alhamdulillah ramai juga. Kan. Sebab apa? Hujan selebat-lebat dia. Sebab apa? Hati kita hujan. Alah hujan kereta kan ada. Payung kan ada. Maka pada ketika hati kata macam tu, kaki pun berjalan. Dan sebenarnya kalau hujan ni berterusan, habis main maghrib tadi hujan berterusan, sebenarnya kita boleh buat sembahyang jamak kan? Jamak tamam nama dia. Jamak makna dia maghrib dengan isyak, syarat dia hujan terus kedua-dua salam ni. Lepas tu dia syarat dia mesti buat di masjid, bukan buat di rumah. Lepas tu kita boleh balik tutup. Isyak orang datang. Mana orang tak sembahyang isyak hari ni? Bid'ah betul surau Al-Huda ni. Tak buat sembahyang isyak. Habis kita berdosa hari ni. Dia tak tahu kita ada pandangan mazhab tu. Kan? Jadi makna dia hati, makna dia hati manusia ni mak raja. Kita boleh dah tahu. Kita nak beramal apa benda pun semua gerakkan perhati. Dan bila hati kita ni buat ni amalan kita soleh, maka pada ketika itu Allah Ta'ala pasti bagi kebaikan kepada kita. Saya baru ni jumpa seorang sahabat saya. Saya baru mengaji pondok. Sekitar tahun 87-88 mengaji pondok di Pulau Pinang. Jang, babak. Dia panggil saya Jang, orang ni 9. Memang di pondok orang panggil saya Jang. Baik, alhamdulillah. Hang siap? Hang kerja apa mana? Aku dah kerja kampung ya. Kampung di mana? Kampung di Kuala Terung. Dekat Terung. Terung di mana? Di Perak kan? Terung. Kata, aku dengar hang lah ni penceramah kata. Bolehlah ngajak-ngajak sikit macam tu lah. Kita bukan ada ilmu pun kata. Boleh ngajak-ngajak sikit dah. Yalah, hang pergi ceramah je kata. Kok boleh kongsilah cerita ni kata. Aku nak ceritakan hal tu benda kata. Saya kata pasal apa? Kampung aku kata. Kampung aku ni Kuala Terung. Ada satu masjid, nama masjid tu Masjid Al-Hidayah. Dan masjid ni pula dia kata kebetulan ada seorang tukang masak. Ada seorang tukang masak. Tiap-tiap kali ni kalau ada program maulid ke, mahal hijrah ke, program masak apa benda pun, ada seorang tukang masak nama dia Pak Din. Pak Din ni lah jadi tukang masak sejak daripada masjid tu ada sampailah nak beritahu baru-baru ni Pak Din tu meninggal. Dan masjid ni dia kata kalau masak, pengusi bagi Pak Din masak untuk 300 orang, ni duit. Kan? Lepas-lepas kenduri apa semua dah habis, Pak Din berapa tak cukup kata, nak top up. Tak payah, Pak Din yang top up. Pak Din ni dia bukan kerja pencen jusasi ke, dia bukan pencen pengarah mana-mana. Dia ni orang kampung, kerja dia ambil kayu bakau, kerja-kerja kampung. Dan dia solat berjemaah, alhamdulillah dia jaga. Dia dengan masjid ni jangan ceritalah. Dia kata cukup kok mana pun masjid Pak Din ni. Hang nak tahu, dia kata Pak Din yang meninggal 2 tahun lepas, tahun 2022 lah. Entah tahu, dia kata Jang, hang tahu dia meninggal Jang? Dia meninggal dia kata malam 27 Ramadan. Malam tu dia kata jatuh malam Jumaat. Semua tahu kelebihan orang mati malam Jumaat ni. Dia meninggal dia kata dalam masjid. Dia meninggal dia kata dalam solat. Dia meninggal dia kata dalam sujud rakaat yang kedua solat Isyak. Ni Pak Din ni meninggal dunia. Allahu Akbar dia kata. Tuan, betul lah kata Imam Ibnu Katsir, kalau hidup kamu baik, mati don't be khawatir, pasti Allah jadikan mati kita ni baik. Besok pagi dia kata orang datang sembahyang Jumaat. Dia punya masjid tu lebih kurang besar masjid tuan-tuan ni lah, lebih kurang masjid kampung lah. Tapi dia tak adalah dia punya macam tu pembesaran luar tu, luar macam ni. Ustaz entah tahu, dia kata anak duduk kampung tu, dia kata
Yang semayang jenazah hari itu punya ramai. Tak tahu datang daripada mana orang, dia kata punya ramai. Sampai melempah sampai ke jalan raya. Dia kata dia sejak daripada duduk kampung ni, kalau semayang Jumaat pun tak semelempah banyak tu. Tak tahu orang datang daripada mana datang. Tu Pak Din ni, Allahu Akbar kan. Habislah seminggu lepas tu pengurusi bagi tahu ada satu rahsia yang Pak Din ni minta tolong rahsiakan, jangan bagi tahu siapa-siapa kecuali bila dia meninggal dunia. Kata apa dia? Pengurusi nak sebut pun sebab. Dia kata apa dia? Sejak daripada masjid ni ada, tahun 90 berapa dia buat, dia kata masjid ni ada, bil elektrik ni setiap bulan Pak Din ni lah bayar. Bil elektrik setiap bulan. Masjid Al-Huda bil elektrik berapa ratus? Berapa ratus bil? Tak tahu. Tuan-tuan pun tak tahu juga. Bil elektrik ada 2,000. Saya tanya dia bil elektrik berapa? 800 ke 900 kata. Tiap, kecuali Ramadan dia banyak sikit kata. Tiap-tiap bulan Pak Din ni bayar. Ikhlas Pak Din ni tuan. Ikhlas Pak Din ni Allah ganti macam tu. Sebab ikhlas benda yang payah kita nak huraikan. Itu ya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan kepada begitu akhir hayat dia. Sebab bila kita sebut tentang ialah ikhlas ni kan, ikhlas satu perbuatan yang Allah Taala ciptakan, ikhlas ni yang payah kita nak huraikan ikhlas ni. Dah sana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kita sambung sikit lagi sampai masuk iqamah. Baik, itulah katakan bagaimana keikhlasan yang ditunjukkan. Itulah atas dunia ni ramai tu kan personality yang tersembunyi. Dia boleh buat satu benda tu yang kadang-kadang orang lain pun tak boleh buat. Dia bukannya ulama pada ni, dia bukannya ustaz, dia bukannya apa, dia orang biasa. Tapi dia boleh buat satu amalan tu kadang-kadang ulama pun tak boleh buat. Dan orang kaya pun tak boleh buat, tapi dia boleh buat. Dan dia buat tu pula memang daripada hati dia yang ikhlas, tu gerakan hati dia tu. Sebab tu saya sebut tadi, ikhlas ni satu benda yang payah yang kita nak huraikan. Allah Ta'ala ciptakan ikhlas ni tak nampak. Saya tak tahu lah tuan-tuan malam ni dengar ceramah saya ikhlas ke tidak. Tuan-tuan ni ikhlas ke tidak agak dia? Tak tahu ni kan? Mungkinlah siapa yang tengok jam 2-3 kali tu mungkin tak apa nak ikhlas. Tengok jam ya, kau apa ustaz nak berhenti ni kan? Ada hamba Allah, saya ceramah dekat Masjid Jami' Kampung Baru kan? Daripada saya bujang lagi tahun 96 balik daripada Mesir, saya duduk Kampung Baru. Kemudian asal dia ganti orang, ganti ustaz tak datang ya. Last sekali mengajar sampai hari ni. Dan besok pagi saya mengajar di Masjid Jami' Kampung Baru. Kan? Bulan ni saya tukar pada minggu yang kelima. Dan tak diberi berhenti daripada 96 sampai sekarang ni. Sampaikan dia kata Masjid Kampung Baru tu, kau berhenti bila masjid ni dah roboh baru kau berhenti kita. Selagi ada masjid ni kau kena mengajar. Tak apalah. Dan jadi sejak daripada 2-3 menjak ni saya ceramah selalu tak ada apa. Bila ceramah tu ada orang, seorang orang datang ambil gambar. Ambil gambar. Saya tengah ceramah ambil gambar. Sampai saya kata sajalah, orang nak dengar kuliah dia sibuk ambil gambar. Ambil gambar bukan satu dua. Kan? Banyak kali, setiap kali saya pergi tengok ambil gambar. Tak apalah. Lepas ceramah saya tanyalah dekat Tok Bilal, siapa ambil gambar apa tu? Tak, itu SB tu Ustaz. Oh SB. Tak apa, memang kerja dia. Lepas ambil gambar dia duduk. Duduk lepas tu dia balik. Dia memang semua ustaz macam tu kata. Oh ya ke? Tak apalah, memang dia kerja dia kan. Tapi kalau lagi cantik lagi, lepas ambil gambar duduklah dulu kan, dia balik tu. Tu mungkin tak apa nak ikhlas kan? Sebab ikhlas ni benda yang tak nampak kan. Yelah, ustaz ni asyik dia kata kat kami jemaah ya ikhlas tak ikhlas. Ustaz ceramah ni ikhlas ke tidak?
Tuan-tuan nampak tak keikhlasan saya ceramah ni? Tak nampak. Dan bukan saya, semua ustaz-ustaz yang datang ni, tuan-tuan agak dia dekat Masjid Al-Huda ni, ikhlas ke tidak? Tanya pengurusi. Ustaz ni ikhlas tak? Nak tahu ustaz ni ikhlas tak ikhlas dia, bila dia lepas ceramah, jangan bagi envelope, jangan bagi suruh hati. Tengok bulan depan dia datang tak? Bulan depan dia datang juga. Bulan kedua jangan bagi envelope lagi. Tengok bulan ketiga dia datang tak? Datang juga. Bulan ketiga dia datang juga, jangan bagi envelope lagi. Bulan keempat baru bagi envelope, baru bagi sagu hati. Tuan-tuan test dekat ustaz-ustaz ni, tapi jangan test kat saya. Kalau tuan-tuan test kat saya, bermakna Masjid Al-Huda menzalimi saya. Jadi ustaz tak apa nak ikhlas, ustaz benda tak nampak hati. Dia katakan, sebab tu Allah Ta'ala ciptakan manusia ni ada hati. 5 unsur ni lah nak kenal watak manusia ni. 5 unsur ni, itulah yang Allah Ta'ala ciptakan sebaik-baik kejadian. Allahu Akbar. Saya bila dengar cerita Pak Din ni, saya kata ya Allah, terkesan sampai hari ni. Aku ni dengan Pak Din tu, aku ni lebih kaya daripada Pak Din, tapi macam mana dia boleh buat, aku tak boleh buat. Dan ada murah rezeki dia. Bil api setiap bulan 800-900 dia boleh bayar. Sejak daripada masjid tu dia bayar. Akhirnya Allah Ta'ala bagi akhir hayat dia begitu sekali keadaan dia. Dan Allahu Akbar kan, itulah bagaimana Allah Ta'ala jadikan orang mukmin ni kan, dia bagi illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, Allah bagi pahala yang tak putus-putus. Ini yang kita baca daripada hadis yang kita baca ni. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang mukmin tetap berada dalam kedudukan yang baik di sisi Allah Ta'ala, mengikut hati kita ni, keikhlasan kita. Itulah kita sebut tadi, dia sentiasa memuji-mujiku, kata Allah. Dia susah, Alhamdulillah. Dan banyak kan orang susah, Alhamdulillah. Macam dulu saya cerita dekat tuan saya balik kampung saya di Rembau. Ada seorang makcik ni, tiap-tiap kali jumpa pengurusi masjid, dia kata, ni pengurusi, bila Ustaz Nizam datang? Bulan ni dia tak datang lagi, kata. Nanti datang beritahu ya. Besok pagi jumpa pengurusi, tanya lagi, Ustaz Nizam tak datang lagi lah. So makcik ni tiap-tiap kali jumpa pengurusi, sampai pengurusi kata, Ustaz, makcik ni dia kata duk tanya Ustaz bila datang. Bila dia datang tuan, tiap-tiap kali dia datang tu, dia datang bawa torchlight dia. Torchlight. Satu hari saya dapat, makcik, saya hantar. Tak apa Ustaz, rumah dekat je. Tak apalah, ingat aku dekat semua. Bulan kedua betul pergi lagi, makcik, nak kata saya hantar. Tak apa, dekat rumah je. Dia buat torchlight dia. Satu hari saya kata, pakcik, tak apa, hari ni saya nak hantar juga. Tak apa Ustaz, dekat je. Tak apa, Pak Luk, Mak Lah, pakcik jalan depan, saya suluh dengan kereta saya. Tiba-tiba pergi tuan, rumah dia tu memang kereta tak boleh masuk. Saya buka lampu kereta, pergi dia. Saya kata, saya dengan rumah saya kata, jom kita pergi. Tengok-tengok makcik ni, rumah dia memang sopa memang tak ada, tikar mengkuang ya. Tengok-tengok dia suami dia lumpuh. Ada pakcik? Ada, dia kata. Pakcik dah lumpuh dah masuk tahun ke-9 dah, kata. Iya ke? Allahu Akbar. Habis tu makcik macam mana? Pakcik ni, Alhamdulillah Ustaz, bolehlah sikit dia boleh gerak sikit macam tu gerak. Habis tu makcik makanan macam mana? Alhamdulillah makcik beli sikit apa ni. Tu ada orang tak bagi nak bayar duit api apa ni, Alhamdulillah ada. Betul macam mana makcik? Anak-anak dia balik, Alhamdulillah ada. Walhal nak ada lama tak balik dah, kata. Alhamdulillah tak berhenti di mulut ini. Dan ya Allah, tak apalah. Itu saya ceramah di Rembau. Balik tu ceramah singgah di Bangi. Adalah satu tempat yang agak hebatlah tempat ni. Orang pun agak hebat. Macam tuan-tuan jugalah. Jumpa seorang sahabat tu, dia macam mana ni? Allah payahlah sekarang. Hari tu dengar dan cerita dapat projek dekat Kementerian Kewangan. Allah sekarang ni payahlah, dia kata Bangladesh lari, dia kata orang demand sekarang ni. Allah payahlah. Payah saja. Tonton gaya dia hebat, dia punya kepayahan tu saya susah hati pula. Saya kata berbeza. Tadi makcik tadi Alhamdulillah tak berhenti sebut susah.
Yang ni yang Allah Ta'ala bagi lebih harta, tak pernah usap syukur pun. Itu jadi kita nak jadi hamba Allah ni, dia bukan kira miskin, dia bukan kira kaya, dia kira iman. Kalau orang iman pun ada iman hebat tuan-tuan, kalau dia kaya, itulah yang terbaik daripada orang miskin yang beriman. Sebab apa? Orang kaya ni dia beriman tuan-tuan, dia lebih hebat daripada miskin. Sebab apa? Sebab orang miskin kalau dia jadi kaya, dia belum tentu dia hebat. Ni memang kaya, dia hebat dah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah kayakan kita dalam keadaan kaya, menjadi orang yang beriman sebagaimana kayanya Abdurrahman bin Auf. Jadi mudah-mudahan dengan keimanan kita sebutlah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kepada kita ni Allah Subhanahu wa taala, pada dia kata apa? Allah malu untuk nak mencabut nyawanya pada jasadnya, tetapi dia wajib dia kena mati, sebab syarat untuk memiliki syurga Allah Ta'ala dia kena mati terlebih dahulu. Jadi mudah-mudahan Allah terus kekalkan kita untuk menjaga, memelihara keimanan kita, dan mudah-mudahan keimanan inilah yang menentukan sama ada berjaya atau gagalnya kita dalam dunia hari ini, yang menjadi medan ujian kepada kita semua. Renung-renung, fikir-fikirkan bersama, mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah Ta'ala. Terkasih satu kurang kelemahan di saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabbah wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ana haza jam'al marhuma tafarruqana min ba'd tafarruqan ma'suma sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.